Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanuh, dan salam sejahtera diucapkan kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada hari ini kita akan membawa tajuk yang kedua, iaitulah konsep pendidikan Islam, yang mana ianya merupakan tajuk yang ada kesinambungan daripada tajuk kita yang pertama. Jika dalam tajuk kita yang pertama kita bercakap berkenaan dengan pengertian dan juga konsep pendidikan secara umum yang daripada pandangan Islam dan daripada pandangan Barat, jadi sekarang ini di dalam topik yang kedua ini kita akan menjurus kepada konsep pendidikan Islam, di mana kita ingin membincangkan sama ada pendidikan Islam ini pernah tak berlaku secara formal ataupun ianya berlaku secara santai tetapi sampai, ataupun yang kita maksudkan sebagai pendidikan yang informal semata-mata daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk itu, bagi membuktikan bahawa di dalam pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebenarnya ianya telah berlaku secara sistematik, walau bagaimanapun ianya tidaklah didokumentasikan. Jadi kita nak merujuk kepada apa yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah dan dapat kita lihat, dapat kita susun secara sistematik di dalam era kita pada zaman ini, melihat kepada apa yang telah pun dieksekutkan oleh baginda bersama dengan sahabat radhiyallahu anhum di dalam bidang pendidikan. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita menjelaskan dan membincangkan tentang topik ini dengan lebih lanjut, maka kita akan melihat terlebih dahulu isi kandungan ataupun subtopics, contents yang bakal kita perbincangkan di dalam topik yang kedua ini. Yang pertamanya kita akan bercakap seperti biasa berkenaan dengan pengenalan untuk topik ini. Kemudian kita juga akan bercakap berkenaan dengan definisi kurikulum. Jadi di sinilah bila kita akan berbincang tentang definisi kurikulum ni, kita akan dapat melihat sama ada apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan semata-mata suatu dakwah ataupun ianya sebenarnya adalah suatu formula bagaimana untuk kita melaksanakan pendidikan secara formal, dan ini kita namakan sebagai kurikulum. So what is kurikulum? Sebentar lagi kita akan tahu. Kemudian seterusnya kita akan bercakap berkenaan dengan sistem kurikulum di Malaysia, dan kemudian kurikulum pendidikan Islam yang wujud di dalam Malaysia pada hari ini. Seterusnya kita akan bercakap berkenaan dengan prinsip pendidikan Islam, falsafah pendidikan Islam yang telah pun sedikit sebanyak kita perbincangkan di dalam topik kita yang pertama dahulu, dan akhir sekali kita akan tutup dengan kesimpulan. Baiklah para pelajar yang dikasihi sekalian, di dalam kita nak melaksanakan sesuatu perkara, untuk memastikan perkara yang kita nak laksanakan itu dapat dilaksanakan dengan jayanya, dengan begitu berjaya, maka kita perlukan kepada perancangan yang teliti. Itu sebabnya kalau kita tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, sebelum baginda nak melaksanakan dakwah, baginda telah pun membuat perancangan yang teliti. Telah pun study dulu masyarakat jahiliah yang ada di tanah Arab sebelum baginda mendekati mereka untuk menyampaikan dakwah sekaligus mendidik para sahabat ridwanullahu anhum yang berada di Mekah pada saat itu. Jadi samalah juga konteksnya dengan Malaysia. Dalam kita nak melaksanakan pendidikan, nak menjayakan pendidikan alaf baru, maka sudah pastilah kita perlu merangka terlebih dahulu dasar-dasar, perancangan-perancangan dan juga aktiviti-aktiviti yang kita rasakan sesuai untuk kita mendidik generasi yang berada di sekolah, yang berada di college, yang berada di universiti ini, sesuai untuk mereka ini menuju bersama dengan matlamat negara, menuju ke arah negara yang maju. Jadi untuk itu set
Ini yang kita namakan nanti set kurikulum ni. Ya, sebab apa? Sebab kita kena ada perancangan-perancangan terlebih dahulu, ya, dasar-dasar terlebih dahulu yang kita gubal yang akan membawa masyarakat Malaysia ini berada di dalam satu hala tuju ataupun di dalam satu wawasan. Ya. Namun begitu, ya, dalam kita menggubal dasar-dasar dalam negara kita, ya, khususnya dalam bidang pendidikan ini, maka kita perlu mengambil kira kepelbagaian masyarakat yang ada, yang wujud di dalam Malaysia ini. Kita ada berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang bahasa. Jadi untuk itu adalah sangat penting, selain daripada kita mematlamatkan, kita menggubal pendidikan kita itu dengan matlamat negara maju, kita juga perlu mengambil kira pendidikan ini, sebab di sekolah lah tempat untuk kita ini bersosial, our first center untuk kita ni menyatu padukan ataupun mengumpulkan masyarakat kecil di peringkat sekolah ini, peringkat bottom up, peringkat sekolah rendah, kemudian sekolah menengah, dan kemudian pada peringkat kolej dan universiti. Maka adalah sangat penting untuk kita juga menggubal dasar-dasar pendidikan ini supaya ianya akan menjadi elemen penyatuan masyarakat. Sebab apa? Sebab macam saya sebutkan tadi, ianya bermula di sekolah, maka bukan setakat pendidikan itu bermatlamatkan untuk mencapai status negara maju, bahkan juga ianya boleh dijadikan sebagai elemen penyatuan masyarakat. Jadi dalam topik kita ni juga kita akan membincangkan mengapa akhirnya kursus ataupun subjek pendidikan Islam itu dijadikan antara kursus teras di dalam kurikulum pendidikan di Malaysia, di bawah Kementerian Pendidikan. Kenapa? Maka ianya adalah bersesuaian dengan peruntukan di dalam Perlembagaan Malaysia yang meletakkan perkara 3 dalam Perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan. Jadi bila kita letak Islam sebagai agama persekutuan, maka dengan sendirinya kerajaan layak dan juga berhak untuk meletakkan kursus pendidikan Islam ini sebagai sebahagian daripada subjek teras ataupun subjek wajib yang dipelajari oleh pelajar-pelajar yang beragama Islam sesuai dengan peruntukan di dalam perlembagaan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum? Jadi kita melihat kepada slides kita ini, definisi kurikulum merupakan semua perancangan yang terdapat di dalam proses pembelajaran. Jadi sebagaimana yang telah pun kita bincangkan di dalam episod pengenalan tadi, kurikulum ini merupakan draft perancangan-perancangan berkenaan dengan perancangan apa ni? Apakah aktiviti yang nak kita jalankan? Apakah konten yang hendak kita sampaikan? Apakah bentuk pengalaman yang kita hendak pelajar-pelajar ini dapat daripada proses pembelajaran tersebut? Jadi inilah yang kita namakan sebagai kurikulum. Kita dah set up dulu. Kita dah rancangkan, kita dah draft apa yang bakal kita laksanakan di dalam satu-satu kelas ataupun satu-satu aktiviti pembelajaran yang bakal dilaksanakan. Jadi kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkumi semua pengalaman belajar. Apa maksud semua pengalaman belajar? Maksud dia ianya bermula daripada konten silabus itu, apa yang telah pun kita rancangkan untuk contoh tahun 1 sampai tahun 2, tahun 3 sampai tahun 4 dan seterusnya. Dan itu di peringkat sekolah rendah. Manakala bila di peringkat sekolah menengah pula daripada form ataupun daripada tahap 1 sehinggalah ke tahap 5, apa yang telah pun kita rancangkan. Ini kita namakan sebagai pengalaman belajar. Dan kurikulum juga dapat ditakdirkan sebagai semua usaha Kementerian Pendidikan. Jadi kalaulah kursus itu ataupun kalaulah pendidikan itu pendidikan yang berteraskan arus perdana, maka siapakah yang bertanggungjawab untuk merangka dasar-dasar ataupun bentuk kurikulum tersebut? Maka ianya akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Samalah juga konsepnya kalau misalnya kalau di sekolah pondok, di Ma'had Tahfiz, siapakah yang akan merangka? Tentulah yang berautoriti untuk merangka kurikulum tersebut, pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap institusi-institusi pendidikan tersebut. Jadi again, apa pentingnya kurikulum ini? Maka kepentingan yang pertama sekali, dengan adanya kurikulum ini, ianya dapat memberikan pedoman kepada pihak yang hendak mengajar. Makna kata sama ada warga pendidik, warga pensyarah, guru-guru, fasilitator. Jadi mereka ini dalam mereka nak melaksanakan pendidikan itu, mereka akan melaksanakannya base
ya, ataupun berdasarkan kepada set kurikulum yang telah pun dirancangkan dengan lebih awal. Dan bila ada set kurikulum ini, maka ianya juga akan dapat dimanfaatkan oleh para pelajar. Kerana apa? Kerana para pelajar sudah pun didedahkan terlebih dahulu apa yang bakal berlaku di dalam pembelajaran mereka, proses pembelajaran mereka, dan mereka boleh mencari ya sumber-sumber sampingan ataupun rujukan selain daripada hanya berharapkan apa yang akan berlaku di dalam sesi pembelajaran dan juga pengajaran bersama dengan guru-guru ataupun warga pendidik. Jadi, bagaimana dengan sistem pendidikan di Malaysia? Apakah di sana ada set kurikulum yang telah pun ditetapkan sebelum kita melaksanakan pembelajaran dan juga pengajaran ya, di sekolah ataupun di kolej ataupun di universiti? Maka secara dasarnya para pelajar yang dikasihi sekalian, Malaysia pernah mengalami 4 fasa di dalam dunia pendidikannya. Yang pertama sekali yang kita namakan sebagai kurikulum lama sekolah rendah dan juga sekolah menengah, di mana ini adalah merupakan fasa peralihan ya, daripada tangan penjajah kepada pihak yang bertanggungjawab ya, di dalam dunia pendidikan di Malaysia. Kita namakan sebagai apa tadi? KLSR dan juga KLSM ya, kurikulum lama sekolah rendah dan menengah. Kemudian kita ada kurikulum baru sekolah rendah dan juga menengah, KBSR dan juga KBSM, di mana ianya juga ya merupakan hasil review. Ya, review ni maksud kita melihat semula ya, kita menambah baik ya kurikulum lama sekolah rendah menjadi kurikulum baru sekolah rendah dan juga menengah, dan seterusnya kita juga telah melalui proses yang kita namakan sebagai kurikulum bersepadu sekolah rendah dan juga menengah. Jadi apakah yang wujud di dalam kurikulum tersebut? Mengapa perlu direview ataupun mengapa perlu ditambah baik? Sudah tentulah kerana kehidupan kita ini dinamis ya, jadi untuk itu matlamat pendidikan juga dia berubah mengikut peredaran zaman. Dan akhir sekali kita ada kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang kita namakan sebagai KSSR dan juga KSSM. Apakah kurikulum lama sekolah rendah dan juga sekolah menengah, ataupun secara akronimnya kita sebut sebagai KLSR dan juga KLSM? Baiklah, para pelajar yang dikasihi sekalian, apabila negara kita merdeka pada 1957 ya, sebenarnya telah pun wujud apa yang kita namakan sebagai Akta Pelajaran ataupun Akta Pendidikan 1956. Walau bagaimanapun akta ini banyak merujuk kepada sistem pendidikan yang telah pun diperkenalkan oleh penjajah sebelum itu. Ya, jadi banyak menafikan hak dan juga keperluan masyarakat tempatan. Ya, justru itu apabila ya lahirnya nama-nama besar seperti Aminuddin Baki, ya Zainal Abidin bin Za'ba, ya termasuklah ya Ishak Haji Muhammad dan juga Tun Abdul Rahman sendiri ya, yang sangat peka terhadap keperluan masyarakat di Tanah Melayu khususnya di dalam bidang pendidikan ini, maka kita dapat melihat lahirlah Akta Pelajaran 1961 yang mengambil kira yang apabila akta ini lahir ya, mengambil kira keperluan masyarakat di Tanah Melayu terhadap beberapa kursus yang dirasakan mengembalikan jati diri orang Melayu dan khususnya masyarakat Islam. Jadi untuk itu antara mata pelajaran yang diperkenalkan di dalam KLSR ini antaranya adalah kursus bahasa Melayu ya, yang satu ketika dahulu tidaklah diajarkan ya secara rasminya di sekolah-sekolah berteraskan Inggeris. Kemudian memperkenalkan juga, memperkukuhkan lagi bahasa Inggeris. Seterusnya memperkenalkan ilmu hisab ya, ilmu hisab ni apa dalam bahasa kita pada hari ini adalah matematik. Kemudiannya kita ada ilmu hayat. Ilmu hayat ni apa? Iaitulah ilmu sains ya, yang kita belajar pada hari ini. Tawarikh iaitulah kursus sejarah. Seterusnya ilmu alam yang kita dalam bahasa kita pada hari ini kita belajar geografi. Kemudian yang hal ehwal tempatan ya, dan juga tata rakyat iaitulah civic dan juga kemahiran ya, kemahiran kita panggil kemahiran apa? Kemahiran pertukangan ya, kemahiran kesenian dan sebagainya. Kemudian yang kita highlightkan di dalam slide sini adalah jawi dan juga pendidikan agama Islam yang sekian lama ya telah pun dinafikan ya di dalam pendidikan arus perdana oleh pihak Inggeris. Ya, jadi untuk itu, untuk mengembalikan semula ya, jadi tokoh-tokoh hebat ini yang apabila mereka nak mengembalikan semula jati diri orang Melayu dan juga Muslim ya, maka kursus jawi dan juga pendidikan agama Islam ini menjadi subjek teras yang diwajibkan kepada pelajar-pelajar Muslim. Ya, kemudian kita ada kursus lukisan, pertukangan tangan dan juga pendidikan jasmani.
Baik, cumanya apa masalahnya KLSR ni sehingga nanti akan melahirkan satu kurikulum yang baru, ya. Disebabkan oleh isi pelajaran, ya, isi kandungan pelajaran di dalam KLSR ni adalah terlalu banyak, ya, sehingga ada masanya menjadikan pelajar-pelajar ini terbeban. Bukan setakat pelajar yang terbeban, tetapi tenaga pengajar juga terbeban untuk memastikan setiap silibus itu dihabiskan sebelum sampai tempoh. Jadi untuk itu apabila sukatan pelajaran itu terlalu banyak dan ianya tidak interrelated. Yang apa maksud tidak interrelated? Seolah-olahnya macam kalau kita belajar matematik, ya, ataupun ilmu hisab itu tadi, kita hanya belajar penomboran. Ya, tidak dikaitkan dengan real life. Ya, macam contoh kalau kita belajar 1 campur 1 jadi 2, ya, 2 kali 2 jadi 4, ya, tetapi ianya habis pada bahagian penomboran semata-mata. Sedangkan dalam matematik kita pada hari ini, kita akan relatekan dengan kajian tempatan. Contoh, ibu kita yang meminta kita untuk ke kedai membeli barangan. Pada saat itu barulah datang matematik. Ya, makna kata ibu kita at one time ibu kita dalam kursus itu seolah-olah kita mengajar skill para pelajar ini. Kita diberikan kepercayaan untuk pergi ke kedai, tapi kita akan membawa duit, ya, dalam jumlah katakan RM50. Kemudian ibu meminta kita untuk membelikan 10 biji telur, ya, campur, ya, dengan harga yang sekian-sekian, kemudian dicampur dengan beberapa ikat sayur, ya, dan juga mungkin sekampit beras. Jadi bila ini tidak berlaku di dalam KLSR, maka ianya seolah-olah, ya, kursus itu tidak interrelated di antara satu sama lain, ya. Dan di dalam kalau kita tengok di dalam matematik itu tadi semata-mata matematik, ya, kalau dalam ilmu sains itu semata-mata ilmu sains, dan begitu jugalah, ya, ilmu agama seolah-olah macam ianya suatu entiti yang berasingan di antara satu sama lain. Jadi ini yang menyebabkan akhirnya nanti KLSR ini akan dibuat penambahbaikan ketika kita memperkenalkan KBSR. Dan KLSR juga dia hanya menumpukan kepada aspek pembelajaran semata-mata dan ianya dikawal oleh fahaman behaviorism. Apa maksud behaviorism ni? Makna dia kalau pelajar itu seronok nak belajar, maka kemungkinan besar dia akan terus melanjutkan pengajiannya. Tetapi seandainya pelajar-pelajar itu malas, maka apa yang kamu usahakan itulah yang kamu dapat. Ya, jadi ianya, ya, tidak banyak memberikan, ya, impact ataupun impak positif lah, impak positif kepada para pelajar yang mengikuti pendidikan di bawah kurikulum lama sekolah rendah dan menengah ini. Disebabkan beberapa kelemahan yang wujud di dalam KLSR dan juga KLSM tadi, maka lahirlah, ya, satu set kurikulum yang baru yang kita namakan sebagai kurikulum baru sekolah rendah dan juga sekolah menengah, di mana ianya banyak dilaksanakan ataupun banyak mengambil kira kelemahan-kelemahan yang wujud di dalam KLSR tadi dan dibuat penambahbaikan. Baik, di antara faktor yang telah pun saya sebutkan tadi, yang telah pun kita bincangkan tadi, ya, yang wujud di dalam KLSR, iaitulah isi kandungan yang berulang, ya, isi kandungan yang terlalu panjang, maka ianya dibuat penambahbaikan di dalam KBSR. Kemudian apabila sukatan pelajaran itu terlalu banyak, maka dengan KBSR ini ianya mengambil kira apa komponen yang terbaik untuk tahun 1, ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3, ya, ataupun tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Jadi bila berlakunya, ya, set yang diwujudkan untuk komponen-komponen, ya, mengikut tahap, ya, tahap kemampuan pelajar, maka ianya berlaku dengan lebih sistematik. Seterusnya, kalau dulu guru terpaksa menghabiskan silibus, jadi silibus bila menjadi lebih ringan, maka guru tidak terbeban. Jadi ianya menjadi sesuatu yang menyeronokkan kerana guru bukan hanya bertumpu kepada isi kandungan silibus, bahkan guru boleh melaksanakan pelbagai aktiviti yang boleh menambahkan lagi, ya, kefahaman pelajar diterjemahkan di dalam bentuk aktiviti-aktiviti, ya. Dan seterusnya, di dalam kurikulum baru sekolah rendah dan menengah ini, aktiviti co-curriculum itu bukan hanya, ya, berakhir ketika pendidikan jasmani, tetapi ianya juga diambil sebahagian daripada aktiviti yang diwajibkan untuk semua pelajar mengikutinya. Jadi kalau kita lihat tadi di dalam KLSR dan juga KLSM, ianya adalah base kepada Akta Pendidikan 1961, maka
kurikulum baru sekolah rendah dan juga menengah ini, KBSR dan juga KBSM ini telah pun dibaik pulih ya di dalam 1973 bagi memastikan pelajar-pelajar ya bukan lagi hanya bertumpu kepada fahaman behaviorism, bahkan juga ya untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berkualiti yang mempunyai minat terhadap dunia pendidikan, kerana mereka ini tidak lagi terbeban sebagaimana yang wujud di dalam KLSR dan juga KLSM. Baiklah, jika kurikulum baru sekolah rendah dan juga menengah KBSM dan juga KBSR tadi ini tujuannya adalah untuk memberikan input yang lebih ataupun menambah baik ya KLSR dan juga KLSM, maka daripada kurikulum baru sekolah rendah dan menengah itu tadi wujudlah satu lagi ya review kurikulum ataupun satu lagi penambahbaikan yang kita namakan sebagai kurikulum bersepadu sekolah rendah dan menengah. Jika kamu masih ingat bila kita sebutkan tadi berkenaan dengan aktiviti co-curriculum ya, maka untuk itu di dalam kurikulum bersepadu ini namanya bersepadu ya, integrate ya, maka untuk itu pencapaian pelajar bukan hanya ya didasarkan dengan pencapaian ataupun kejayaan di dalam akademik semata-mata, tetapi juga ya di dalam bidang-bidang kemanusiaan ataupun di dalam bidang co-curriculum. Jadi untuk itu pada 1993 ya 20 tahun ya selepas KBSR dan juga KBSM kurikulum baru tadi dilaksanakan ya, maka lahirlah pula kurikulum bersepadu di mana input ataupun isi ya kandungan kurikulumnya ya dasar dan juga matlamatnya masih lagi sama, namun begitu sudah ada perancangan untuk memastikan sekiranya pelajar ya boleh meneruskan pengajiannya, ada set matlamat ataupun target yang akan dicapai di dalam pendidikan yang lebih tinggi. Namun begitu seandainya pelajar terkandas, pendidikan tetap memberikan impak yang begitu besar di dalam diri seorang pelajar itu, di mana untuk ya sekolah rendah ini fokusnya ya adalah untuk memastikan pelajar-pelajar ini dapat membaca, menulis dan mengira ya. Jadi kalau misalnya ya mereka tidak lagi berminat untuk menyambung di pengajian tinggi, tetapi mereka telah pun setidak-tidaknya menguasai 3M ya, manakala di peringkat sekolah menengah pula sasaran di dalam kurikulum bersepadu ini adalah untuk melahirkan ya pelajar-pelajar yang bukan hanya cemerlang dalam bidang akademik, tetapi juga yang mempunyai kekuatan ya jasmani, emosi, ya rohani, intelek dan juga dalam bidang sosiologi. Ya, makna kata mereka ini ya kalaupun ya mereka tidak menyambung di IPT ya, di Institut Pengajian Tinggi sama ada awam ataupun swasta, memadailah mereka ini mempunyai skill ya untuk mendepani cabaran semasa. Ya, mereka kalau tak dapat nak jadi book smart, mereka masih lagi ya boleh menjadi street smart, yang mana mereka ini mempunyai kekuatan jasmani ya, mempunyai kekuatan emosi ya, dan kemudian mereka ini mempunyai keintelektualan yang mana mereka merasakan ia cukup untuk menjadi bekalan mereka di dalam perjalanan ya, mereka ini mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, dan mereka juga sudah mampu untuk bersosiologi. Jadi inilah yang kita namakan kurikulum bersepadu ya, integrate ya di antara semua kemahiran-kemahiran ini apabila pelajar telah pun meninggalkan bangku sekolah. Dan di dalam KBSR ini, kurikulum bersepadu ini, apa lagi yang nak disatupadukan? Iaitulah berusaha untuk menjadikan bahasa Melayu itu sebagai medium perpaduan. Jadi untuk itu kursus bahasa Melayu ini dijadikan bukan setakat kursus teras, bahkan ya diwajibkan untuk menjadi bahasa perantaraan yang guna pakai ya di sekolah-sekolah, sama ada di sekolah arus perdana, sekolah kebangsaan ya, sekolah vernacular, bahkan juga di sekolah-sekolah antarabangsa ataupun di sekolah-sekolah swasta. Akhirnya pada tahun 2006 lahirlah ya satu lagi review ataupun penambahbaikan kepada set kurikulum yang telah pun wujud sebelum ini, iaitulah yang kita namakan sebagai kurikulum standard sekolah rendah dan kurikulum standard sekolah menengah, KSSR dan juga KSSM. Ya, idea ini ya dicetuskan oleh Perdana Menteri kita yang kelima, iaitulah Tun Abdullah bin Ahmad Badawi ya, yang mana target kita di dalam KSSR dan juga KSSM ini bukan hanya ya, kalau kita tengok tadi KLSR dan juga KBSR ya, tujuannya adalah untuk melahirkan pelajar yang cemerlang, kemudian pelajar yang sihat tubuh badan ya, kemudian di dalam kurikulum bersepadu pelajar yang dapat menyatu padukan ya makna kata kebolehan ataupun kemahiran dia ya, dan kemudiannya melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Di dalam KSSR dan juga KSSM
KSSM ini target dia jauh lebih daripada itu, iaitulah untuk melahirkan modal insan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan modal insan? Makna dia nak melahirkan pendidikan yang mampu menjadikan seseorang individu itu mempunyai kecemerlangan yang holistik. Ya, makna kata bukan hanya mempunyai kemahiran di dalam bidang akademik, tetapi mereka juga mempunyai sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak yang terpuji, mempunyai rasa amanah dan juga integriti di dalam melaksanakan tanggungjawab mereka, tak kiralah dalam bidang apa profession mereka di masa hadapan. Jadi untuk itu kurikulum ini dibuat, penambahbaikan ini selari dengan kesesuaian persekitaran pelajar. Makna dia kalau misalnya pelajar-pelajar ini nak menjadi seorang saintis, maka disediakan lab makmal untuk mereka ini melaksanakan aktiviti yang membantu kefahaman mereka dalam bidang sains. Kalau misalnya pelajar-pelajar ini lebih meminati bidang bahasa, maka mereka ini disediakan makmal bahasa ataupun lab lah untuk mereka ini memahami konteks literal ataupun bahasa linguistik dengan lebih terperinci. Dan seandainya pelajar-pelajar ini meminati komputer, maka diperkenalkan makmal komputer supaya pelajar-pelajar ini dia terdedah dengan kemahiran bagaimana untuk menggunakan komputer dengan baik. Jadi inilah yang kita namakan sebagai modal insan, yang bukan setakat menguasai kemahiran ataupun kecemerlangan akademik, bahkan mereka juga yang menguasai kemahiran-kemahiran tertentu yang boleh memanusiakan manusia. Maknanya dia boleh menjadikan mereka ini berfungsi di dalam masyarakat walau dalam bidang apa sekalipun yang mereka pilih. Jadi semua pelajar ini tidak lagi hanya dinilai melalui pencapaian akademik, bahkan juga dinilai melalui kebolehan dan juga penglibatan mereka dan juga tahap penguasaan, pencapaian dan kematangan mereka di dalam projek ataupun di dalam aktiviti yang telah pun dirangka. Jadi inilah yang kita namakan sebagai kurikulum standard sekolah rendah dan juga kurikulum standard sekolah menengah, di mana mereka ini distandardkan, tidak lagi hanya menumpukan kepada pencapaian akademik semata-mata. Bahkan kita tengok aktiviti co-curriculum juga mampu dijadikan sebagai profession bagi pelajar yang meminati bidang kesukarelawan, bidang kesukanan dan juga bidang kesenian. Jadi inilah yang kita namakan sebagai modal insan. Jadi di dalam pendidikan ini juga di dalam KSSR dan juga KSSM ini, maka hala tuju bagi sekolah-sekolah yang wujud di Malaysia ini, tak kiralah sama ada sekolah itu arus perdana ataupun sekolah swasta, maka mereka ini akan sama-sama mempunyai arah tuju wawasan yang sama di dalam pencapaian mereka di dalam bidang akademik maupun di dalam bidang co-curriculum. Baik, inilah yang kita namakan sebagai kurikulum standard sekolah rendah dan juga menengah, dan paling penting mereka ini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa standard yang digunakan di sekolah-sekolah rendah dan juga di sekolah-sekolah menengah. Penekanan di dalam KSSR ini juga diberikan khusus kepada pelajar-pelajar di peringkat prasekolah. Makna kata kalau di dalam KBSR tadi kita mendengar perkataan 3M kan, menulis, membaca dan mengira, tetapi di dalam KSSR target untuk sasaran kebolehan 3M ini, membaca, menulis dan mengira ini telah pun diletakkan sebagai sebahagian daripada sasaran di prasekolah. Tak kisahlah sama ada sekolah itu di bawah Kementerian Pendidikan ataupun di bawah Kementerian Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun di bawah NGO ataupun di bawah korporat ataupun individu-individu yang membuka sekolah-sekolah prasekolah ini, namun begitu target ataupun sasaran yang telah pun diletakkan di dalam kurikulum standard sekolah rendah dan juga menengah ini, biarlah di prasekolah lagi pelajar-pelajar telah pun menguasai 3M. Makna kata mereka ini sudah pun boleh menulis, membaca dan mengira, jadi memudahkan lagi urusan pendidikan mereka, pembelajaran mereka apabila mereka masuk ke sekolah-sekolah rendah arus perdana ataupun di sekolah-sekolah swasta. Namun begitu, kelebihan di dalam KSSR ini, satu lagi kelebihan ataupun satu lagi sasaran yang nak diletakkan ataupun satu lagi kebolehan yang perlu diterapkan terhadap diri seorang pelajar ini, iaitulah kemahiran menakul. Baik, menakul ni apa?
Menakul ni sebenarnya adalah daripada perkataan bahasa Arab, ta'wil. Ya, ta'wil ni maksud dia kita boleh melihat apa yang tersirat daripada apa yang tersurat. Makna dalam bahasa yang mudah, boleh berfikir di luar kotak. Makna dia pelajar-pelajar ini bila dia melihat sesuatu situasi itu, walaupun mereka ini masih lagi di dalam dunia kekanak-anakan kan, makna kata pelajar prasekolah, tetapi mereka ini mampu memikirkan beyond that. Macam contoh misalnya guru kata tak boleh keluar daripada kelas ya, sebab sekarang ni adalah sesi pembelajaran. Itu apa yang tersurat. Tetapi apa yang tersirat adalah di dalam sesi pembelajaran, pelajar-pelajar perlulah menumpukan perhatian pada pembelajaran dan tinggalkan dahulu ya bermain, ataupun bila guru memberikan arahan, baiklah kita akan belajar di dalam kompaun sekolah, kita tak boleh keluar daripada luar sekolah. Kenapa? Maka dari sudut tersuratnya ianya merupakan undang-undang ketika berada di sekolah, tetapi dari sudut yang tersiratnya pelajar-pelajar tahu bahawa di luar sana ya tidak ada pihak yang boleh memantau ya kewujudan mereka. Jadi ianya adalah situasi yang sedikit membahayakan untuk mereka. Jadi ini yang kita katakan boleh berfikir di luar kotak. Setiap arahan yang datang daripada guru-guru, mereka boleh memahaminya ya secara tersurat dan juga secara tersirat. Ini kita namakan sebagai kebolehan ataupun kemampuan untuk menakul ya, berfikir di luar kotak. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ya, jadi kita telah pun memahami apa yang dimaksudkan dengan kurikulum, dan kita juga telah pun dapat melihat fasa-fasa yang telah dilalui oleh Malaysia ya di dalam membangunkan kurikulum pendidikan formal mereka. Ya, jadi untuk itu the big question is, apakah di dalam pendidikan Islam juga terkandung pendidikan formal dan juga yang tidak formal? Maka untuk itu mari kita bersama-sama berdiskusi berkenaan dengan kurikulum pendidikan Islam. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum pendidikan Islam? Kurikulum pendidikan Islam adalah semua bahan pendidikan Islam yang berbentuk sama ada aktiviti, pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah pun dilaksanakan dengan sengaja. Apa maksud dengan sengaja? Sebentar lagi kita akan explain, dan kemudian secara sistematik diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Jadi apa yang dimaksudkan dengan sengaja para pelajar yang dikasihi sekalian? Dengan sengaja membawa maksud memang telah pun dirancangkan terlebih dahulu sebelum sesuatu perkara itu dilaksanakan. Ya, makna kata rangkanya, ya, plan dia telah pun dirangka terlebih dahulu sebelum apa-apa aktiviti hendak dijalankan. Jadi itu sebabnya ya, kalau kita bertanya sama ada di dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya pendidikan formal ataupun tidak, mari kita melihat, mari kita meninjau bagaimana ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat sahaja wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia wahyunya? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik, daripada 5 ayat yang pertama ini tadi apa yang kita faham? Makna dia ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, baginda boleh terus ya, kalau ingin menyampaikan dakwah itu, baginda boleh terus menyampaikan dakwah. Tetapi apa yang berlaku adalah baginda merangka terlebih dahulu bagaimana ya untuk mendekati masyarakat Arab jahiliyah ini, sekaligus ya untuk memberikan mereka ini dakwah dan dididik ya secara perlahan-lahan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya ya kita melihat dakwah itu sendiri pun terbahagi kepada dua cara. Yang pertama secara sirriyah, secara rahsia-rahsia, secara perlahan-lahan, dan kemudiannya secara jelas. Ya, makna kata secara terang-terangan dilaksanakan oleh Rasulullah. Kenapa? Inilah yang kita namakan sebagai set curriculum ataupun perancangan-perancangan awal ya, bagaimana Rasulullah nak melaksanakan pendidikan secara formal kepada para sahabat ridwanullahu anhum. Jadi terjawab tak question itu? Ya, terjawab. Di dalam pendidikan Islam sendiri memang wujud apa yang kita namakan sebagai pendidikan yang formal dan juga pendidikan yang tidak formal. Jika kita mengatakan bahawa pendidikan Islam juga mengandungi pendidikan formal, maka bagaimanakah ya kita merangka kurikulum tersebut? Maka untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian dapat dilihat daripada slides ini bagaimana ya asas
merangka kurikulum tersebut, maka kerangka kurikulum di dalam pendidikan Islam ini mestilah berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya dia, walaupun kita nak belajar bahasa Melayu, kita nak belajar bahasa Inggeris, kita nak belajar matematik, kita nak belajar sains, kita nak belajar sejarah, geografi dan sebagainya, tetapi biarlah ianya berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan langsung tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang kita maksudkan dengan asas, ya, kurikulum itu mestilah berbaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudiannya tujuan kita belajar, ya, sama ada ilmu itu fardu ain ataupun ilmu itu fardu kifayah, apa sebenarnya tujuan dia? Tujuan di dalam kerangka kurikulum pendidikan Islam ini adalah semata-mata untuk melahirkan ibadur rahman. Apa maksud ibadur rahman ni? Iaitulah seorang individu yang mampu meningkatkan keimanan ni daripada pendidikan ini tadi, meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengalaman, sehinggalah, ya, mereka ini mampu menjadi ibadur rahman. Baik, ibadur rahman ni apa dia pelajar? Ibadur rahman ni ibad daripada perkataan plural, ya, perkataan singularnya adalah abdun. Abdun tu maksud dia apa? Hamba. Ar-Rahman tu Allah Subhanahu Wa Taala. Makna dia, yang kita belajar, yang kita buat aktiviti ni semua tujuan dia, yang tidak lain tidak bukan adalah untuk menjadikan kita ni semakin tawaduk, semakin menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dengan ilmu dan pengalaman itulah, ya, dengan ilmu dan aktiviti itulah kita sedar bahawa diri kita ni adalah sangat terhad. Kita ni semua adalah milik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata kita pandai, maka sejauh mana kepandaian kita? Apakah kita tahu tentang apa yang berlaku di luar daripada penglihatan kita? Ya, apatah lagi kalau kita nak bercakap berkenaan dengan universe. Ya, jadi itu sudah cukup menjelaskan, ya, bahawa dengan ilmu kita ni tadi, dengan pengetahuan, dengan pengalaman, aktiviti kita ni tadi, kita sedar bahawa kita ni hanyalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita rasa dengan kita rasa kita paling pandai. Tapi kalau kita rasa pula kita ni paling banyak sekali, paling cemerlang dalam aktiviti kita, bayangkan, ya, tenaga kita juga terhad. Ya, makna kata sampai satu ketika kita juga akan rasa penat. Sedangkan di sana, ya, ada zat yang dalam 24 jam yang diberikan kepada kita ni, zat itu tidak pernah tidur dan tidak pernah berehat. Makna dia hebat dengan zatnya, dengan seadanya. Ya, jadi itu yang menyebabkan dengan, ya, pendidikan Islam ini, baik kita belajar ilmu fardu ain ataupun fardu kifayah, ianya akan melahirkan lagi perasaan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah dia tujuan dalam pendidikan Islam, nak melahirkan ibadur rahman. Baiklah, apa isi pula yang ada di dalam kerangka kurikulum pendidikan Islam? Sudah pastilah isinya, ya, berbaskan kepada intipati yang wujud di dalam plan pembelajaran itu sendiri. Baik, katakan misalnya hari ini kita nak belajar berkenaan dengan fiqh ibadah, ya. Jadi misalnya target kita adalah nak bercakap berkenaan dengan solat, maka untuk itu tentulah, ya, kontennya telah pun digariskan terlebih dahulu ataupun telah di-highlightkan terlebih dahulu, dan kemudian strategi untuk memberikan kefahaman yang lebih kepada pelajar, sudah pastilah di sana akan ada kegiatan belajar. Jadi maknanya kalau kita belajar tentang solat, ya, bukan hanya semata-mata kita belajar tentang isi ataupun konten, apa yang dimaksudkan dengan solat, berapa rukun solat, apa dia rukun qauli, apa rukun fi'li, bukan itu semata-mata, tetapi juga dia mesti ada strateginya di sana. Ya, jadi ini semua dirangka di dalam kurikulum pendidikan Islam. Maka apa strategi dia? Iaitulah kegiatan belajar. Ya, kegiatan belajar dia macam contoh, okey, guru mula-mula mengajar terlebih dahulu, kemudian, ya, pelajar-pelajar akan execute, ya, apa yang mereka belajar itu, sama ada di dalam kelas ataupun ketika mereka di luar kelas. Makna kata solat itu bukan hanya berakhir di dalam dunia pendidikan ataupun di dalam kelas semata-mata, tetapi ianya akan dapat dilaksanakan ketika pelajar-pelajar ini beraktiviti. Ya, dan kemudian pengukuran, yang inilah yang hebat berkenaan dengan pendidikan Islam. Pengukurannya, anak-anak edukasi sekalian, bukanlah, ya, untuk kita hanya mencapai markah yang tinggi, ya, dapat A, dapat B dan sebagainya. Sebaliknya, ya, pengukuran di dalam pendidikan Islam ini lebih kepada sejauh mana pelajar-pelajar ini dapat mengatasi ataupun memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan akidah, syariah dan akhlak mereka. Apakah mereka ini hanya akan belajar ataupun mereka ini mampu mengadaptasi dan mengaplikasi apa yang mereka belajar di dalam kelas mereka, di dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi itu adalah pengukuran yang dilihat daripada perspektif
pendidikan Islam walaupun di dalam pendidikan yang formal. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan pengukuran dari sudut akidah, syariah dan akhlak? Ya, sudah pastilah di sana tiadalah ya markah yang diberikan ya dari sudut akidah, syariah ataupun akhlak ya terhadap diri seorang pelajar. Namun begitu kita dapat mengukur ya kefahaman seseorang pelajar itu apabila dia menjaga akidahnya, ya, menjaga keimanannya agar dia tidak terlibat dengan perkara-perkara yang syirik. Ya, manakala dari sudut syariahnya dia adalah seorang pelajar yang sentiasa ya menjaga dirinya supaya dalam apa sahaja aktiviti pembelajaran dan juga pengajarannya dia tidak melakukan sesuatu yang melanggari syariah, ya, syariat. Dan samalah juga ya, makna kata bagaimana untuk kita mengukur akhlak seseorang. Kita tak boleh nak ukur akhlak seseorang sebab kita takut juga kan ada juga manusia ini yang bertopengkan ya, ataupun dalam bahasa Melayu yang mudahnya di hadapan kita pijak semut pun tak mati kan. Tetapi anak-anak yang dikasihi sekalian, akhlak ini adalah sesuatu yang dia akan datang dengan sendirinya apabila akidah dan syariah itu sebati dalam kehidupan. Ya, jadi daripada situlah kita dapat mengukur sama ada pelajar-pelajar ini memahami ya apa yang telah pun mereka pelajari dan mereka ini mengimani ya daripada ilmu pengetahuan yang telah pun mereka diberikan kepada mereka. Ya, di situlah sebenarnya pengukuran kejayaan ya bagaimana untuk kita melahirkan seorang ibadur rahman. Baiklah, setelah kita memahami ya konsep pendidikan Islam itu tadi, maka kita bersetuju ya kita memahami bahawa di dalam pendidikan Islam juga terkandung pendidikan formal dan juga pendidikan yang tidak formal. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, even Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam nak melaksanakan pendidikan walaupun nampak santai ya, tetapi baginda melaksanakannya dengan penuh sistematik dan penuh strategik. Ya, jadi hasil daripada itulah ya, hasil daripada kurikulum pendidikan Islam itulah ya, maka kita dapat lihat contoh kurikulum pendidikan Islam yang dilaksanakan di Malaysia pada hari ini. Maka di Malaysia kurikulum pendidikan Islam yang ditawarkan ya pada institusi-institusi ini dapat kita lihat pada beberapa peringkat. Yang pertamanya, di sana adanya kurikulum pendidikan Islam prasekolah. Ya, apakah ianya bertepatan dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah yang kita nak contohi. Ya, kalau misalnya tak begitu selari dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kita akan buat penambahbaikan. Yang seterusnya kita ada kurikulum pendidikan Islam arus perdana, yang inilah yang kita dapat di peringkat sekolah, ya, sama ada di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Kemudian kita ada kurikulum pendidikan agama negeri, ya, yang mana ianya kurikulum ini di set up ataupun telah dirangka dan dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan negeri yang memiliki sekolah-sekolah agama negeri ini. Seterusnya kita ada kurikulum tahfiz yang satu ketika dahulu ya, tahfiz ini ya dia bergantung kepada pihak-pihak yang membangunkan tahfiz itu. Ada yang dibangunkan oleh NGO, maka NGO itulah yang berperanan di dalam rangka kurikulumnya. Begitu juga misalnya kalau dibangunkan oleh individu-individu tertentu, ianya akan berasaskan kepada kurikulum yang dibangunkan oleh individu tersebut. Namun begitu anak-anak yang dikasihi sekalian, InsyaAllah sebentar lagi kita akan dapat melihat ya bahawa sudah pun wujud ya dasar kurikulum tahfiz ya, yang diwujudkan di peringkat perdananya bagi menselarikan atau memberikan keselarian ya di dalam silabus ataupun di dalam kurikulum yang bakal disanakan di dalam tahfiz ya. Dan akhir sekali kurikulum pondok yang ada di antaranya mengikut jejak langkah tahfiz ya, mengambil set kurikulum yang telah pun dirangka oleh Kementerian Pendidikan. Namun begitu ada juga yang masih lagi menggunakan kurikulum pondok yang menggunakan pakai standard lama ataupun kurikulum di takuk lama. Jadi ini adalah sedikit contoh-contoh gambar yang diambil untuk membayangkan aktiviti yang berlaku di dalam kelas. Ya, jadi pada saat inilah ya, apa sahaja aktiviti itu dia tetap base kepada kurikulum yang telah pun dirangka dengan lebih awal. Macam contoh kita dapat lihat di sini di prasekolah ya, bagaimana pelajar-pelajar ini sangat seronok dengan aktiviti yang dilakukan. Ianya disebabkan oleh persediaan yang rapi yang wujud daripada set kurikulum yang telah pun dirangkakan terlebih dahulu. Begitu juga kalau misalnya kita tengok, walaupun ya gambar ni ya, nampak macam pendidikan di zaman dahulu kala, tetapi ianya tetap dianggap sebagai pendidikan yang formal kerana di sana adanya ya set
kurikulum ya, perancangan-perancangan yang telah pun rangka terlebih dahulu sebelum pelaksanaan ya aktiviti ini, dan ini adalah ini adalah contoh yang kita dapat lihat di Mahat Tahfiz. Dan yang ini yang saya sebutkan tadi ya, kalau sebelum ini di sana Mahat Tahfiz bangun terdiri dengan set kurikulum yang mereka rangka sendiri, tetapi ya, kerajaan Malaysia juga mengambil inisiatif untuk merangka dasar pendidikan tahfiz negara supaya ya pelajar-pelajar tahfiz ini mereka ini tidak hanya ya menumpukan kepada hafazan mereka, tetapi juga mereka ini mempunyai kelulusan yang standard ya, dengan kelulusan pelajar-pelajar yang keluar daripada pendidikan arus perdana di Malaysia ya, supaya mereka ini tidak ketinggalan ya dalam profession ataupun dalam bidang-bidang yang profesional, di mana bukan sahaja ya, hebatnya Mahat Tahfiz ni bukan sahaja mereka ini menghafaz Al-Quran ya, menjadi Quran hidup, tetapi mereka juga ya dengan ya dasar pendidikan tahfiz negara ini mereka juga boleh menjadi profesional ya di dalam bidang masing-masing ya. Jadi alangkah hebatnya, alangkah beruntungnya mereka ini ya, kerana apa? Kerana mereka ini dapat orang kata apa, serampang dua mata ya, kill two birds with one stone kan, masih Inggeris kata kan. Maknanya dia mereka ini bukan setakat macam kita ada pendidikan akademik ya, kelulusan akademik, tetapi di bawah dasar tahfiz negara ini pelajar-pelajar Mahat Tahfiz ni bukan hanya mereka ini akan berkelulusan hafazan ya, hafaz Al-Quran, hufaz Al-Quran, bahkan mereka juga bakal memiliki kelulusan ya, yang setara ya, untuk melahirkan profesional yang boleh masuk ke dalam bidang-bidang ataupun boleh masuk ke dalam apa-apa sahaja bidang profession yang ada di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Baik, jadi apakah pendidikan ataupun kurikulum pendidikan Islam arus perdana? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang arus perdana ni dia dibangunkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Jadi contoh yang kita boleh lihat di sini adalah SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama ya, yang mana di sana ada diwujudkan kurikulum-kurikulum yang contoh misalnya pelajar memang diwajibkan mengambil pengajian Islam ya, pengajian Islam tinggi, dan hari ini sudah ada kursus-kursus pendidikan Islam yang dibangunkan secara orang kata apa, secara bersendiri ya, ataupun secara entiti yang berasingan, contoh Al-Quran dan Sunnah, Usuluddin Syariah ya, dan juga bahasa Arab. Dan di arus perdana juga diperkenalkan di peringkat MRSM dan juga sekolah-sekolah bestari ini adanya yang model ulul albab juga berteraskan kepada pendidikan Islam, dan ini kita namakan sebagai sebahagian daripada kurikulum pendidikan Islam. Dan juga ya di peringkat-peringkat sekolah rendah ini diwajibkan ataupun dipastikan pelajar-pelajar ini mengambil JQAF ya, yang mana ianya melahirkan pelajar yang celik jawi dan juga Al-Quran. Dan kemudiannya kalau dilihat di dalam sekolah agama negeri, kita dapat melihat pelaksanaannya menggunakan model kurikulum yang dibangunkan oleh kerajaan-kerajaan negeri, manakala kalau di institusi tahfiz sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ianya adalah di bawah bidang kuasa korporat ya, ataupun badan-badan yang membangunkan tahfiz tersebut. Dan namun begitu, hari ini kita sudah mempunyai dasar tahfiz negara yang menyelaraskan ataupun memberikan standard ya terhadap pelajar-pelajar tahfiz ini selari dengan pendidikan arus perdana. Dan kemudiannya institusi pondok yang telah pun bermula lama ya, ketika zaman ya Kesultanan Melayu Melaka lagi membawa kepada zaman kita di bawah penjajahan, mereka ini wujud ya, namun begitu mereka ini secara isolated lah ya, mereka ini secara persendirian. Dan kemudiannya setelah kita merdeka, lahirlah semula ya institusi-institusi pondok ini, sama ada dibangunkan oleh kerajaan ya, ataupun oleh swasta, korporat dan juga individu-individu tertentu. Para pelajar yang dikasihi sekalian, jadi tadi kita dah pun dapat melihat contoh-contoh bagaimana wujudnya kurikulum pendidikan Islam di Malaysia ya, yang mana kita lihat di peringkat sekolah rendahnya lagi sudah pun ada ya ditawarkan kursus pendidikan Islam. Base daripada mana tu? Maknanya kata kita berdasarkan daripada mana? Kita berdasarkan daripada kurikulum yang telah pun diset up ataupun yang telah pun dirangka oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Dan kemudian sehinggalah sampai kepada institusi ya, kita dapat melihat di sana adanya institusi pondok dan juga institusi tahfiz, yang mana
perancangan-perancangan telah pun dilaksanakan secara sengaja terlebih dahulu, ya, supaya nanti setiap institusi ini akan mencapai matlamat dan juga objektif mereka, ya, di dalam pendidikan Islam. Ya, jadi untuk itu saat ini kita akan beralih semula kepada apakah prinsip pendidikan Islam yang menjadi landasan, ya, kepada pembangunan kurikulum itu sendiri. Kan kita kata kurikulum ini apa? Perancangan-perancangan yang nak dilaksanakan di dalam pendidikan. Jadi untuk itu apakah prinsip yang perlu ada, ya, di dalam pendidikan Islam sebagai batu asas dia, ya, untuk membangunkan satu-satu kurikulum pendidikan itu. Ya, jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, kalau kita cerita pasal prinsip secara literalnya membawa maksud asas ataupun kebenaran yang menjadi dasar, ya, orang berfikir, bertindak dan sebagainya. Tetapi kalau kita bercakap berkenaan dengan apakah dia prinsip pendidikan Islam, maka prinsip pendidikan Islam ini membawa maksud pandangan Islam secara filosofinya terhadap alam, terhadap manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan dan juga akhlak. Makna dia nak beritahu dekat sini bahawa dalam kita nak membangunkan kurikulum pendidikan Islam, prinsip dia kena jelas. Mesti tidak merosakkan alam, ya. Makna kata mesti memberikan impak yang baik terhadap alam, kena jaga, ya. Kita sebagai khalifah, kita kena jaga tanggungjawab kita, ya, hablum minallah dan juga hablum minan nas. Jadi nas ni melibatkan manusia, melibatkan alam, melibatkan masyarakat, ya. Jadi untuk itu dalam pendidikan ini dia kena jelas, ya. Makna kata apa yang kita nak capai daripada pendidikan itu mestilah berbasiskan kepada prinsip ini tadi. Dan kemudiannya ilmu pengetahuan itu mestilah tidak mensyirikkan Allah. Ilmu pengetahuan itu mestilah kembali semula kepada konsep Iqra, ya, yang mana kita tahu Iqra ini meletakkan target dan hala tuju kita hanyalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita rasa malu kalau kita nak mempelajari benda yang tidak relate kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita namakan sebagai prinsip, dan kemudian ianya juga akan terhasil daripada akhlak. Ya, makna kata prinsip pendidikan Islam ini akhirnya akan kembali semula kepada the execution, ya, of akhlak, ya. Jadi dia dapat dicernakan, ya, melalui pelaksanaan akhlak. Baiklah, jadi untuk itu apakah dia prinsip-prinsip Islam, ya, yang dijadikan landasan di dalam membangunkan kurikulum pendidikan Islam? Yang pertama sekali prinsipnya adalah integrasi. Kita dah sebut banyak kali dah perkataan integrasi ni. Apa dia? Iaitulah mengintegrasikan di antara dunia dan juga akhirat. Makna dia mesti ada elemen, dia mesti ada gabungan daripada ilmu fardu ain dan juga fardu kifayah. Maknanya di dalam Islam ni bukan kita hanya belajar benda-benda yang berkaitan dengan fardu ain semata-mata dan menafikan perkara-perkara fardu kifayah. Apa dia perkara fardu ain ni? Iaitulah kita belajar berkenaan dengan akidah, ya, makna kata kita menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasul, kepada malaikat, ya, kepada hari kemudian, ya, makna kata kepada benda-benda yang gaib. Itu semua adalah ilmu tuntutan fardu ain yang kita kena tambah. Kita memperbaiki lagi syariat kita, iaitu kita memperbaiki bentuk solat kita, kita memperbaiki muamalah kita, ya, kita memperbaiki ekonomi kita dengan cara mencari jalan untuk lagi mendekati, ya, hidup bersyariat, ya. Makna kata kita mengelakkan daripada perkara-perkara yang haram dan syubhah, dan kemudiannya bila kita kita mendekati akhlak, ini semualah ataupun kita belajar, kita mencontohi sunnah Rasulullah SAW, ini semualah yang kita namakan sebagai ilmu fardu ain. Namun begitu anak-anak yang dikasihi sekalian, itu tidak bermaksud kita tidak mengutamakan ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu fardu kifayah ni adalah untuk tujuan kita menjadi profesional di dunia, yang menjadi khalifah di dunia. Kita menyempurnakan kehidupan orang lain. Kita mungkin jadi guru, ya, mungkin orang lain akan jadi saintis, orang lain akan jadi doktor, ya, jurutera dan sebagainya. Jadi ilmu fardu kifayah ini juga perlu kita kuasai. Inilah yang kita namakan sebagai prinsip integrasi, ya, dalam kita nak membangunkan kurikulum pendidikan Islam. Dia mesti ada integrate di antara dunia dan akhirat. Kemudian prinsip keseimbangan. Menjadi umat Islam, belajar berkenaan dengan fardu ain, belajar tentang Islam bukan bermaksud kita hanya duduk kat masjid 24/7 mengharapkan kesihatan, mengharapkan emosi, mengharapkan rohani kita datang daripada Allah SWT semata-mata. Tak, kita perlu mingle, ya, kita perlu ada keseimbangan, kita perlu ada kekuatan jasmani, emosi, rohani dan juga intelektual. Itu yang diterapkan di dalam Islam. Itu sebabnya dalam sebuah kata-kata hikmah dia kata apa? Al-jismus salim
al-aqlus salim fil jismis salim. Maknanya akal yang sihat itu mesti berada dalam tubuh badan yang juga sihat. Jadi itu sebabnya bila kita bercerita berkenaan prinsip Islam di dalam membangunkan kurikulum ini, dia mesti melibatkan keseimbangan. Alright, mesti ada material, spiritual, mesti ada unsur jasmani dan juga emosi, rohani dan juga intelektual. Baik, seterusnya kita ada prinsip persamaan. Dalam Islam tidak ada gender discrimination. Makna dia lelaki dan wanita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Jadi dalam kurikulum kita tak boleh membezakan orang perempuan dia kena belajar ini je, orang lelaki dia kena belajar ini. Tak. Kurikulum itu dibangunkan adalah hak untuk semua. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya. Prinsip persamaan ini tidak ada gender discrimination, tidak ada status discrimination. Makna kata tidak ada di sana warna kulit dia hitam dia belajar yang ini saja, warna kulit dia putih dia belajar yang ini saja. Tak ada. Di dalam Islam prinsip dia adalah prinsip kesaksamaan ataupun prinsip persamaan. Jadi semua orang akan dilayan secara sama rata, miskin kaya, tua muda, semuanya berhak untuk mendapatkan pendidikan. Itu landasan di dalam kita membangunkan kurikulum. Seterusnya kita ada apa yang kita namakan sebagai prinsip pendidikan sepanjang hayat. Kalau kita melihat kepada pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ni perlu menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Makna dia daripada saat kita lahir sehinggalah saat kita menemui kematian. Jadi saranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada kita bahawa kita belajar ini, makna kata kalau dalam pencapaian akademik kita bukanlah hanya kayu ukurnya kita berhenti di peringkat diploma, degree, master ataupun PhD. Makna kata selagi mana kita mampu belajar secara akademiknya, maka kita sambunglah belajar. Tetapi kalau misalnya dalam bidang yang non-akademik, makna kata sebab ilmu pengetahuan ini dia bukan hanya yang ada di sekolah saja, bukan di institusi pengajian saja, tetapi ianya juga berlaku di mana-mana, di rumah, di dalam masyarakat. Maka kita belajar daripada pengalaman orang lain, belajar daripada petua-petua. Jadi sepanjang hayat kita ini kita hidup dengan ilmu pengetahuan. Itu yang melahirkan insan yang wisdom. Inilah kayu ukur ataupun prinsip yang wujud di dalam prinsip pendidikan Islam yang akhirnya melahirkan kurikulum pendidikan itu sendiri. Baik, dan akhir sekali kita namakan sebagai prinsip keutamaan. Kat sinilah para pelajar yang dikasih sekalian, kalau kamu tanya dengan saya, Ustazah kata tadi ilmu ni tak ada beza, tetapi mana satu yang kita nak kena belajar dahulu? Maka daripada prinsip keutamaan ini kita faham bahawa kursus yang kita perlu belajar ataupun ilmu yang kita perlu tambah setiap hari, yang lebih diutamakan sebenarnya adalah lebih diutamakan iaitulah fardu ain, ilmu fardu ain. Namun begitu, itu tidak menidakkan ilmu fardu kifayah, namanya fardu. Jadi ianya juga tidak kurang pentingnya. Namun begitu, jangan kita hanya menumpukan. Contohlah kita kan pelajar TESOL, kan kamu pelajar TESOL. Jadi jangan kamu hanya menumpukan untuk cemerlang dalam bidang TESOL semata-mata, kursus-kursus TESOL semata-mata, tetapi juga mesti meniatkan setiap hari kamu kena menambah input di dalam ilmu fardu ain. Hari ini cara dia mudah sangat. Kalau buku bertimbun-timbun kan, maklumat itu di hujung jari. Kalau kita tak nak baca pun, hari ini dah ada orang boleh tolong bacakan untuk kita. Apa dia? Iaitu dengan kita hanya melihat YouTube. Jadi pilihlah channel-channel yang boleh menambahkan ilmu pengetahuan. Namun begitu, kembali semula kepada topik kita. Kita bercerita berkenaan dengan apa? Prinsip bagaimana untuk kita merangka kurikulum pendidikan Islam. Maka inilah dia prinsipnya, antaranya adalah prinsip keutamaan. Dalam kita nak merangka kurikulum kita itu, biarlah ianya kembali semula kepada keutamaan di dalam bidang keilmuan, kembali semula kepada akidah syariat dan akhlak terlebih dahulu, kemudian barulah kita sampai kepada elemen-elemen yang lain. Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan kurikulum pendidikan Islam itu sendiri, bagaimana untuk kita merangka kurikulum pendidikan itu, mestilah ianya kembali semula kepada falsafahnya. Jadi falsafah pendidikan Islam apa dia? Iaitulah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di hari akhirat. Makna dia, bila kita nak merangka kurikulum kita, maka kita kena pastikan bahawa apa yang kita nak laksanakan itu mestilah merupakan satu usaha yang berterusan ke arah menyampaikan ilmu. Dalam kurikulum kita nak mesti ada komponen ilmu, komponen kemahiran dan komponen penghayatan. Supaya apa? Supaya bila kita
menghayatinya ya dan melaksanakannya, maka kita mempunyai rasa tanggungjawab ya terhadap diri kita, ya terhadap masyarakat, alam sekitar dan juga negara. Kerana apa anak-anak yang dikasihi sekalian? Kerana inilah dia matlamat kecemerlangan ataupun pencapaian kita di dunia, ya kita nak memberikan kebaikan ya kepada masyarakat di dunia, termasuk diri kita sendiri. Tetapi bila kita kembali semula ke hari akhirat, maka kita akan orang kata apa, membawa kesejahteraan untuk diri kita secara individunya dan juga ahli keluarga kita, ya seandainya kita dapat memanfaatkan ilmu itu bersama dengan mereka. Jadi target falsafah pendidikan Islam ini memanglah kita nak dunia, tetapi hari akhirat itu adalah keutamaan. Baiklah, kita juga telah pun belajar berkenaan dengan asas falsafah pendidikan Islam ini. Jadi kita tahu bahawa nak melahirkan falsafah itu sendiri dia kena ada asas. Maka asasnya adalah ilmu yang kita belajar tu dia mestilah kita belajar secara berterusan, yang mana supaya dan bukan setakat belajar, bahkan kita adapt, ya kita adaptasi dan kita aplikasi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya akhirnya ianya terbias ya di dalam diri kita, ya dan menjadi sebahagian daripada darah daging kita. Ya, itulah yang kita nak daripada falsafah itu sendiri. Ya, maknanya kata ianya jadi sebahagian daripada diri kita, dan kemudian daripada penekanan falsafah pendidikan di atas lahirlah satu aspek yang penting, iaitulah menyediakan potensi manusia untuk memikul tugas bukan setakat sebagai hamba tapi juga sebagai khalifah. Jadi kita nak lahirkan yang macam mana ni? Kita nak lahirkan profesional yang berkhidmat di dunia, ya mereka ini bermanfaat kepada orang lain. Ya, kalau kita tengok hadis, apa dia hadis sebut, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat ya kepada orang lain. Maka kita nak jadi orang yang macam itu. Kita nak menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain, menjadi profesional dalam bidang kita yang tersendiri. Contohlah dalam bidang TESOL ni kita nak menjadi guru yang mahir, pensyarah yang mahir dalam bidang TESOL, tapi dalam masa yang sama kita juga adalah merupakan contoh tauladan, suri tauladan ya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setelah kita merangka kurikulum pendidikan kita itu, maka kita melihat, kita merujuk apakah rangka kurikulum yang kita laksanakan itu, apakah kurikulum yang telah pun kita laksanakan itu bertepatan dengan ciri-ciri yang wujud di dalam falsafah pendidikan Islam. Yang pertama sekali, ciri yang perlu ada di dalam falsafah pendidikan Islam adalah sesuai dengan ruh Islam. Dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian berkaitan dengan realiti. Maknanya kata benda ni mesti realistik. Kita bukan belajar benda yang atas angin. Ya, maknanya kata walaupun mungkin kita bercakap berkenaan perkara yang sam'iyat, ya dalam kurikulum kita, kurikulum pendidikan Islam, kita bercakap berkenaan dengan syurga dan neraka. Simple example yang saya boleh bagi orang yang tak percaya kepada syurga dan neraka ini, mereka percaya kepada hukum karma. Baik, buat baik dibalas baik. Tapi persoalan dia, bagaimana kalau misalnya kita berbuat baik tetapi tidak dibalas baik? Kita maknanya kata kita berbuat baik kepada orang lain tapi kita tak dapat kebaikan semula. Ya, macam seolah-olah dalam pepatah Melayu kata apa? Kita bagi bunga, dia bagi kita tuba. Kan? Jadi bagaimana? Ya, bagaimana untuk kita menjawab itu? Itu sebabnya ya kembali semula kepada falsafah Islam. Falsafah Islam itu realistik. Kalau kita belajar sekalipun ya berkenaan dengan syurga dan neraka, kembali semula kepada konsep if you do good you'll get back. Tapi kalau kamu tak dapat semula kebaikan itu, maka di sanalah datangnya ya konsep syurga dan neraka. Bahagialah orang yang berbuat kebaikan ini kalaupun dia tidak mendapat balasan kebaikan daripada orang yang dia berbuat baik dengannya, tetapi balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa ada. Di sana ada syurga, di sana ada pahala, di sana ada syurga. Samalah juga dengan orang yang berbuat kejahatan. Kadang-kadang dia buat jahat kat dunia ini tapi dia tak dapat balasan. Kenapa? Ya, kerana di sana adanya yang kita namakan sebagai dosa dan juga neraka, kan? Maknanya kata dia dapat dosa dan balasannya juga di neraka. Jadi itu maknanya kata kita berdakwah kepadanya, tetapi kalau kita tak mampu untuk berdakwah kepadanya, maka itulah ya orang kata apa, usaha terakhir kita, iaitu kita mendoakan dia. Jadi itu sebabnya bila kita cakap pasal ciri falsafah pendidikan Islam ni, dia realistik. Apa yang kita belajar tu make sense sebenarnya. Ya, cuma bagaimana untuk kita menambah keyakinan? Terpulang kepada prinsip keutamaan tadi. Kita belajar apa yang penting dulu, fardu ain dulu. Kemudian kita akan dengan sendirinya kita akan memahami ya tentang kepentingan fardu kifayah. Dibina dengan ilmu dan pengalaman. Baik, tak dapat dinafikan bila ada ilmu, kita juga ada pengalaman-pengalaman. Ya, jadi kita belajar juga daripada pengalaman. Kemudian ciri falsafah pendidikan Islam lagi bersifat universal. Meaning that bukan hanya untuk umat Islam saja Islam. Itu sebabnya ya Rasulullah SAW ini dia tak datang kepada kita, ya Allah Subhanahu Wa Taala tak datang ke Rasulullah ini melainkan rahmatan lil alamin. Apa maksud rahmatan lil alamin?
Rasulullah itu datang membawa syiar dan syariat Islam itu ya sebagai manual kehidupan manusia seluruhnya, bukan hanya kepada umat Islam semata-mata. Itu sebabnya kita kata apa yang ada dalam Islam itu kalau dikaji betul-betul ianya bersifat universal. Seterusnya bersifat memilih. Apa maksud memilih kat sini? Mana yang dekat bila kita nak belajar, kita nak buat perancangan kurikulum kita, mana yang aktiviti yang berlandaskan akidah, syariat dan akhlak, kita boleh terima. Tetapi kalau ianya bertentangan dengan syariat, contoh misalnya aktiviti kita tu melibatkan aktiviti yang tiada halal gap, ataupun aktiviti yang membawa kepada lara. Lara tu maksudnya perkara yang sia-sia. Maka untuk itu kita kena bersifat memilih. Falsafah pendidikan Islam ini memastikan kita cari benda yang bermanfaat, bukan benda yang menghilangkan keberkatan dalam ilmu itu sendiri. Kemudian bebas daripada percanggahan prinsip dan juga kepercayaan, dan disebutkan tadi kalau tak selari dengan akidah, maka kita tak boleh nak terima pendidikan tersebut. Kemudian seterusnya mempunyai contoh yang jelas. Jadi dalam kita melaksanakan sesuatu itu, dia tak boleh sesuatu yang invek. Invek tu maksud dia kita tak, benda yang kita samar-samar, kita tak faham. Maka untuk itu kita pergi kepada contoh-contoh yang jelas. Siapakah contoh yang paling jelas dalam kita nak melaksanakan keilmuan kita? Sudah pastilah Rasulullah SAW. Tetapi ada juga kadang-kadang perkara-perkara yang nampak tak jelas, tetapi jawapannya telah pun diberikan oleh baginda Rasulullah SAW, sama ada melalui Al-Quran ataupun sunnah. Contohlah kalau kita baca Al-Quran kan, mereka bertanya yas'alunaka 'anir ruh. Mereka ini bertanya tentang roh. Jadi falsafah pendidikan Islam ini kita berbiskan kepada apa yang dijawab oleh dalam Al-Qurannya. Maka untuk itu bila mereka bertanya tentang roh, Allah SWT mengajarkan kepada Rasulullah, beritahu kepada mereka, wahai Muhammad, roh ini adalah urusan Allah SWT. Jadi benda tu jelas. Jangan cerita roh tu macam mana, dia bulat-bulat ke, dia bercahaya ke, macam super saiyan dan sebagainya. Tak. Roh itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita yakin bahawa roh itu adalah entiti yang wujud di dalam tubuh badan manusia. Maka untuk itu contoh tu jelas, walaupun kita mungkin tak nampak, tetapi sudah pun diberikan huraian yang begitu indah, begitu cukup sebenarnya untuk kita berhenti di situ. Sebab kalau kita nak gambarkan roh itu, cuba gambarkan oksigen. Juga kita tak boleh nak gambarkan kan. Jadi untuk itu anak-anak, falsafah pendidikan Islam dalam rangka kurikulum dia mestilah mempunyai contoh yang jelas dan akhir sekali bersifat dinamik dan berkembang. Itu menunjukkan bahawa dalam Islam, pendidikan Islam itu dia akan terus berkembang. Jadi dalam kurikulum kita juga kita boleh buat macam-macam aktiviti. Kalau dulu pendidikan kita hanyalah mesti face to face kan. Tapi hari ini kita sudah ada virtual presentation, kita dah ada online platform, bahkan kita dalam contoh-contoh kita dah boleh keluar hologram. Jadi ianya bersifat dinamik dan berkembang. Falsafah pendidikan Islam selagi mana ianya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, selagi itulah kita boleh menerima pakai ilmu tersebut. Jadi ianya boleh, ataupun aktiviti tersebut ianya boleh dimasukkan di dalam kerangka kurikulum pendidikan Islam. Jadi kita sampai kepada topik kita yang terakhir, iaitu kesimpulan. Jadi secara kesimpulannya, pendidikan Islam merupakan satu proses penyampaian ilmu yang berterusan, sama ada secara formal ataupun tidak formal, sehinggalah mana kata analisa kita ataupun penilaian kita adalah apabila ilmu itu meresap dalam pemikiran, kelakuan dan tindakan mereka. Dan peranan pendidikan Islam itu telah terbukti berjaya melahirkan sebuah tamadun yang gemilang. Makna kata bagaimana Rasulullah SAW dengan pendidikan yang formal, yang juga pendidikan yang santai, pendidikan yang tidak formal, Rasulullah SAW berjaya mentransformasikan masyarakat Arab Jahiliyah 360 degrees. Jadi itu sesuatu yang menyebabkan kita kena meninjau bagaimana kurikulum pendidikan Islam itu, apa asasnya, apa isinya, apa metodnya, sehingga mampu melahirkan kejayaan yang luar biasa tersebut. Jadi pembentukan kurikulum pendidikan Islam hendaklah dilakukan, saya dah sebutkan tadi, berdasarkan prinsip-prinsip serta asas falsafah pendidikan Islam yang sebenar, yang jelas, kerana matlamat yang utama bagi pendidikan Islam ialah untuk melahirkan apa dia? Ibadur Rahman. Apa dia Ibadur Rahman ni? Iaitulah seorang hamba yang sentiasa sedar keberadaannya di dunia ini adalah sementara, namun begitu dalam kesementaraannya ini, dalam tempoh yang sementara ini, dia akan mampu menjadi profesional yang baik, yang akan memanfaatkan diri dia, keluarga dia, masyarakat dia,
orang lain dan juga negaranya, ya, yang mempunyai dengan apa? Dengan mempunyai akhlak yang mulia serta meletakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai matlamat yang paling utama. Ya, jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian, kita sampai di sini di dalam pembentangan kita ini, ya. Jadi saya tutup dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.